Okay, saya mula je lah Nanti yang lain tu tengok recording lah. Okay, so Assalamualaikum and good morning. Okay, so hari ni sebenarnya tak lama pun kejap je. Okay, sebab saya nak habiskan chapter 2 je bahagian application. Okay. So application of differential equation dia tentang dua benda tu lah, which is separable dan juga linear. Okay, jadi kalau dalam kuliah dia akan bincang biasanya 4 contoh lah Okay, kalau separable biasanya population, okay, dan radioactivity, Newton's law of cooling. Ini yang biasalah dibincangkan. Okay, tapi ada jugalah benda-benda lain. Okay, kalau linear biasanya adalah pasal electric circuit. Okay, cuma assignment kamu dia ada population dengan radioaktif je. Okay. So kita bincang dua yang itulah yang penting. Okay, sebab bila dah keluar assignment ni maksudnya dia tak keluar exam dah. Okay. So hari ni kita nak bincang dua benda je. Okay, population dengan radioactive decay. So kita tengok population dulu. Kita ambil satu contoh lah tentang population ni. Okay, so the rate of population of microorganism M in a swarm is given by the differential equation dm dt equals to km. At the beginning, there is M naught microorganism in the swarm. After 4 days, the population of the microorganism had tripled. Okay, so yang pertama adalah show that M is equals to M naught e to the power of ln 3/4 t. And the second question is to find the number of microorganism after 10 days in term of M naught. Okay, so sebenarnya soalan ni kalau kamu perasan lah, kalau kamu buat assignment set A, soalan ni lebih kurang je. Okay, so kalau bincang yang ni maksudnya takkan ada masalah lah nak buat assignment tu. Okay, so kita tengok dulu yang pertama ni. Okay, kita bincang yang pertama lah. Show M is equals to M naught e to the power of ln 3/4 times t. Macam mana nak dapat yang itu Okay, so yang pertama kita ada differential equation ni lah. Okay, so kita tak perlu pun nak fikir macam mana nak dapatkan differential equation. Biasanya soalan bagilah directly, just guna sahaja. So ni adalah kita punya differential equation. Okay, kemudian daripada soalan ni dia ada beberapa maklumat lain lah. Yang pertamanya, dia kata di sini at beginning. Okay, so at beginning ni ataupun initially ke ataupun apa-apalah yang bermaksud permulaan, yang itu maksudnya t equals to 0. Okay, ataupun the initial condition lah. Okay, so at beginning there is M naught microorganism in the swarm. Jadi maksudnya awal-awal populasi mikroorganisma dalam swarm ni apa dalam ni lah macam swarm ni macam fire kan. Okay, adalah M naught. Maksudnya dia tak bagi nilai lah sini Dia bagi nilai tu M naught. Jadi maksudnya M is equals to M naught. Okay, ni originally lah. Okay, awal-awal. Okay, yang tu first condition. Okay, second condition dia kata after 4 days, okay, the population of the microorganism had tripled. Jadi 4 days maksudnya when t equals to 4 lah. Maksudnya awal-awal tu adalah permulaan dia. Jadi selepas 4 hari, maksudnya when t equals to 4, okay, the population of the microorganism had tripled. Triple ni maksudnya 3 kali ganda lah daripada yang asal. Jadi maksudnya dia punya M tu adalah 3 darab dengan yang original. Okay. Cuma original ni dia tak bagi tahulah berapa kan. Dia letak M naught. So kita 3 darab M naught lah. Kalau dia bagi tahu contohnya awal-awal ni ada 10,000. So jadi maksudnya lepas 4 hari ada 30,000 lah. Ni contoh yang ni dia tak bagi nilai so M naught. Okay, so kita akan guna dua condition ni lah. When t equals to 0, M equals to M naught. When t equals to 4, M equals to 3M naught. Okay, dan yang pertama ni kita nak show je. So yang ni mudah je lah sebab soalan show jawapan dah ada. So kamu tinggal nak tunjukkan je lah dapat jawapan ni. Okay.
So kita punya differential equation ni adalah yang separable lah. Okay, kalau jadi first step untuk separable adalah kita akan separate dia punya variable. Okay, satu di sebelah kiri, satu lagi biar di sebelah kanan. So yang ni kita akan asingkan lah variable m dengan t. So kita akan pindahkan semua m ke sebelah kiri, okay, dan t semuanya ke sebelah kanan. So ni just algebra biasa je lah. Okay, so first kita boleh divide both side dengan m. Dia bahagi dengan m ataupun darab dengan 1 over m. Okay, so yang sebelah kanan ni dia akan cancel lah m tu. So dia tinggal k je. Okay, dan kalau kita nak bawa dt tu ke sebelah kanan, kita akan darab dua-dua belah ni dengan dt. Okay, so boleh darab dt, yang dt ni cancel lah sebelah kiri ni. So apa yang tinggal dia adalah 1 over m. Okay, dm equals to k dt. Okay, yang mana k ni constant dia nombor lah. Okay, so tu first step is separate. Okay, second step kita akan integrate both side. Okay, so ni simple je. Okay, 1 over m tu adalah basic rule. So kalau kita integrate dia akan jadi ln m. Kemudian k constant, bila integrate dia akan darab dengan dia punya variable tu lah. So variable kita t, so dia akan jadi kt plus c. Okay, kita ada plus c for the constant. Okay, so tu step yang kedua, integrate. Okay, step yang ketiga kita akan susun lah. Okay, so yang ini kita akan jadikan m ni as a subject. So ln, bila ln kita tukar jadi bentuk exponent. So ln tukar jadi bentuk exponent, dia akan jadi m equals to e to the power of kt plus c. Okay, kemudian kita boleh simplify sikit lagi. Okay, yang bahagian e kt ni kita akan yang EKT ni kita guna index rule lah. Dia sama dengan E to the power of KT darab dengan E to the power of C. Okay, jadi E to the power of C tu adalah constant dia adalah new constant. So kita boleh let E to the power of C tu as A. So kita gantilah E to the power of C tu sebagai A. So kita dapat M equals to AEKT. Okay, dan kalau perasan lah, semua soalan population sama je AEKT ni. Okay. Cuba kita tunjuklah macam mana nak dapat tu Okay, kemudian kita akan gunakan first initial condition tadi. When t equals to 0, m equals to m naught. So kita ganti je lah. Okay. M equals to m naught dan t equals to 0. Okay. So k times 0, 0 lah. Okay, jadi e to the power of 0. E power 0 ni 1. Okay, jadi a times 1 is a. So kita dapat nilai untuk a which is m naught. Okay. So a equals to m naught. So kita boleh gantilah masuk a ni ke dalam kita punya general solution tadi. So kita akan dapat a tadi m naught kan. So m is equals to m naught EKT. So kalau kita bandingkan dengan apa yang kita nak show ni, kita dah selesai lah yang bahagian depan tu. Dah ada dah m naught. So sekarang ni tinggal nak cari nilai k lah. Okay, so nak cari nilai k, kita guna condition yang kedua. Okay, when t equals to 4, m equals to 3m naught. So sama juga, kita ganti je. So m equals to 3m naught dan t equals to 4. Okay, so sini kita boleh cancel m naught tu. So power tu kita darab jadi 4k. Dan m naught ni boleh cancel sebab kalau kita pindahkan dia boleh bahagi kan. So boleh cancel m naught. So dia jadi 3 equals to e to the power of 4k. Kita terbalikkan. Okay, kemudian kita nak cari k jadi kita boleh ln both side. Dia akan jadi 4k. Kita ln both side. Jadi yang sebelah kanan tu jadi 4k equals to ln 3. Okay. Dan last kali adalah kita bawa 4 tu ke sebelah kanan lah. So kita akan dapat nilai untuk k. Okay, last kali kita masukkanlah nilai k kita ni ke dalam kita punya general solution tadi. Kita ganti.
So kita akan dapatlah apa yang kita nak show tu. M is equals to M naught E to the power of ln 3/4 times T. Jadi, shown. Okay. So assignment soalan lebih kurang gini je. Okay. So kalau ada masalah boleh rujuk soalan ni. InsyaAllah boleh buat Okay, so ni soalan A show that. Okay, kita pergi ke soalan B pula. Okay, B, find the number of microorganism after 10 days in term of M naught. Okay, so sini kita ambil baliklah kita punya particular solution yang kita dapat daripada bahagian A tadi. Okay, yang ini. Sebab kita akan guna untuk cari apa yang diminta kat sini lah. Okay, so sini dia suruh cari find the number of microorganism. So number of microorganism ni kita nak cari M lah. Okay, kita nak cari M. Okay, M tu bila? Okay, when T equals to 10. Sebab dia kata after 10 days, jadi maksudnya when T equals to 10. Jadi kita ganti je lah T sama dengan 10 dalam kita punya particular solution tadi. Okay. Dan yang ini dia tak ada nilai M naught lah. Jadi kita kena biar dalam in term of M naught. So yang ini masukkan dalam calculator je. Okay. So kalau kamu kira guna calculator, kamu akan dapat 15.588. Okay. Jadi maksudnya M, kita darab je lah dengan M naught tu. So M is equals to 15.588 M naught. Jadi maksudnya lepas 10 hari, okay, bilangan mikroorganisme dalam paya tu akan jadi 15 kali ganda lah ataupun lebih kurang 16 kali ganda ni. Okay, daripada nilai awal-awal lah. Okay, sebab awal-awal dia ada M naught. Jadi selepas 10 hari ada 15.588. Okay, M naught maksudnya 15 kali ganda. Okay. So kalau kamu tengok soalan assignment, okay, boleh rujuk yang ini untuk buat. Okay, so yang itu tentang population. Okay, kita pergi yang aplikasi yang kedua pula, which is radioactive decay. Okay, so tengok satu example ni. Okay, so the rate of decay of a radioactive substance is given by the differential equation dm dt equals to negative km. Okay, where m is the mass of the radioactive materials at times t. So dia bagi t tu in minutes and k is a constant. Okay, so initially the mass of the radioactive substance are 100 grams and it is observed that only 50% of the original mass remain after 30 minutes. Okay, so kalau ambil fizik tahulah kan, bahan radioaktif ni dia ada apa yang dipanggil sebagai half-life kan. Okay, masa yang dia ambil untuk jadi separuh daripada jisim asal tu. So sini kalau tengok dia radioaktif ni dia ada half-life dia 30 minutes lah. Okay, sebab dia jadi 50% ni separuh Okay, so soalan ni yang pertama adalah show that M is equals to 100 e to the power of ln half over 30 times T. Ini lebih kurang macam soalan tadi juga, show Yang pertama show. Yang kedua, find the times when there is only 25% of the initial mass left. Ini pun lebih kurang macam tadi lah. Okay, lepas kita dah show ni, dia akan bagi satu lagi soalan lain. Okay, so kita buat yang pertama dulu, yang show tu. Okay, so sama juga macam tadi dia dah bagi dah kita punya differential equation. Okay, dm dt equals to negative km. Dan kalau kamu tengok, beza antara radioaktif dengan population ni, okay, dia ada negatif je. Kalau population tak ada negatif. Okay, sebab population dia bertambah. Tapi untuk radioaktif ni dia berkurang. Jisim tu makin lama makin berkurang, so dia negatif. Okay. Kemudian macam tadi jugalah dia ada condition from the question ni. So dia kata sini initially. So that's mean when T equals to 0. Okay. When T equals to 0 dia kata the mass of the radioactive substance are 100 gram. Jadi maksudnya M is equals to 100. Dia punya mass lah. Okay. Awal-awal ada 100 gram. Okay. Kemudian condition yang kedua. Okay. After 30 minutes. Maksudnya when T equals to 30.
Okay, there are only 50% of the original mass. Maksudnya tinggal lagi 50% daripada berat asal. Okay, jadi M dia adalah 50% of 100 gram lah. Jadi kita tahu 50% ni maksudnya setengah. Okay, jadi setengah daripada 100 gram adalah 50 gram. So ni dia punya condition. Okay, so step dia sama je macam tadi Okay, first kita akan find the general solution dulu untuk kita punya differential equation ni. So ni pun sama, separable. So kita boleh separate M dengan T tu. So M semua sebelah kiri, T semua sebelah kanan. So kita baca tadi je lah. Kita akan dapat 1 over M dm equals to negative K dt. And then we integrate both side. Okay. Dan samalah kita akan dapat yang sebelah kiri ni jadi ln M. Dan sebelah kanan ni jadi negative KT plus C. Okay, kemudian kita akan susun sebab kita nak cari M in term of T. So dia akan jadi, kita tukar ke bentuk exponent. So M is equals to E to the power of negative KT plus C. Kemudian tukar juga menggunakan index suruh, dia akan jadi E to the power of negative KT times E to the power of C. Macam tadi juga kita let E to the power of C itu sebagai A. So kita akan dapat M equals to AE negative KT. Kalau population dia AE KT. Tapi untuk radioactive decay AE negative KT. Beza dia ada negatif lah. Okay, so kita dah dapat dia punya general solution. So sekarang kita boleh cari dia punya particular solution lah. Kita akan guna kita punya initial condition yang kita dapat daripada soalan tadi. Okay, so first kita akan guna when T equals to 0, M equals to 100. First kita cari A dululah. Okay, so kita ganti je. Okay, M equals to 100. Okay, dan T equals to 0 ke dalam kita punya general solution. Kemudian kita simplify lah. So ini sama juga dengan E power of 0. E power 0 tu 1. So kita akan dapat A equals to 100. So kita gantilah nilai A ni masuk balik dalam kita punya general solution. Kita akan dapat okay, M equals to 100 E to the power of negative KT. So kita dah dapat nilai A. Sekarang kita kena cari nilai K pula. Okay, nilai K ni kita guna second condition lah. Okay, when T equals to 30, M equals to 50. So substitute saja masuk ke dalam kita punya general solution tadi. So M50, T30. Kemudian kita nak simplify lah dan solve for K. Okay, so yang kita bahagi dengan 100 tu bawa ke sebelah kiri. So 50 divided by 100. Okay, dan power tu pun kita darab lah jadi E to power of negative 30K. 50 over 100 ni half. Okay, 1/2. Okay, sebabkan kita nak K, jadi kita ln both side. Kita balik dulu dan kita ln both side. Ln both side dia akan jadi negative 30K equals to ln half. So sebabkan kita nak K, jadi kita bawa lah negative 30 tu ke sebelah kanan. Okay, so K equals to ln half over negative 30 ataupun negative tu letak depan lah. Okay, so kita dah dapat nilai K, kita ganti balik masuk ke dalam kita punya general solution tadi. Kita ganti K yang kita dapat ni. So kita dapat 100 E to power of negative of the value of K tadi. Okay, so negatif tu positif lah. Jadi positif. So dapatlah apa yang kita nak show tu. Okay, M equals to 100 E to the power of ln 1 over 2 over 30 T. Jadi shown. Okay, senang je kan? Okay, so ni bahagian A. Kemudian bahagian B lebih kurang macam tadi juga. Okay, kalau yang population tadi dia suruh cari M, dia bagi T. Yang ini dia terbalik, dia bagi M, dia suruh cari T. Okay, sebab dia kata find, okay, kita ambil balik lah kita punya particular solution tadi. M equals to 100 E semua tu lah. Okay, so soalan dia find T. Maksudnya kita nak cari T when there is only 25% of initial mass. So maksudnya dia 25% daripada 100 gram lah.
Jadi 25/100. Okay, maksudnya 1/4 lah daripada asal, jadi 25 25 gram. Okay, kalau macam tadi dia bagi T suruh cari M. Ini dia terbalik. Dia bagi M suruh cari T. Okay, so sama jugalah cara dia, kita ganti saja M tu dengan 25 and then kita simplify and to solve T lah. So kita boleh bagi dengan 100 dulu. Okay, so 25/100 ni sama dengan 1/4. And then kita ln both side. Okay, ln both side. So hilanglah E tu Okay, dan kita nak cari T, so kita bawa je. Okay, ln 1/2/30 ni constant so boleh bawa je semua nilai tu ke sebelah kanan. Okay, dan selebihnya ni tekan calculator je lah. So kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat nilai dia 60. Okay, maksudnya 60 minit lah. Okay, untuk dia punya berat tu jadi 25% ataupun tinggal 25%. Okay. So ni adalah 60 minutes. Okay. So untuk video ni saya akan bagi balik untuk kamu rujuk So kalau ada masalah nak buat soalan nombor 4 dalam assignment tu, boleh rujuk video ni lah. Okay. Right, so setakat tu ada beberapa soalan ke? Okay, yang Newton's Law of Cooling dengan electric circuit ni saya tak bincang lah sebab tak masuk assignment pun. Assignment 2 je, population, radioactive. Okay. So chapter 3 lepas cuti lah dia bincang. Okay, so setakat tu ada beberapa soalan ke? Okay. Alright. Okay, sir. So itu je lah untuk hari ni. Sekejap je. Saya nak habiskan yang tu je. Okay, so mana yang terlepas tadi boleh nanti saya bagilah link video ni. Boleh tengok semula lah kalau terlepas. Okay, so itu je. Okay, so bolehlah sambung packing ke apa ke. Okay, so thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you, sir. sir. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam.